السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Jadi kita sudah selesai kitab Penawar Bagi Hati. Hari insya-Allah lah kita ganti kitab lain pada minggu depan. Kita ganti kitab Pati Muniyatul Musalli. Kita dah selesai bab tasawuf. Lepas tu sekarang ni Isnin tu, sekarang ni kita baca Durus Samin dululah. Kita baca akidah dah, tinggal pekoh lah. Jadi insya-Allah kita akan baca mulai minggu depan hari Jumaat Pati Muniyatul Musalli. Nanti saya belilah sikit kitab tu, saya letak hari Isnin kat situ. Kalau cukup, cukup. Kalau tak cukup, kabarlah. Kita beli Jawi satu, Melayu satu. Jadi sekarang ni kita tak ada lagi kitab tu, jadi kita baca dululah Durus Samin tu. Start minggu depan baru baca Pati Muniyatul Musalli. Jadi kitab Pati Muniyatul Musalli tu asal daripada kitab Muniyatul Musalli. Jangan terbalik lah. Kekul-kul ada nak beli sendiri ke, jangan beli Muniyatul Musalli pula. Muniyatul Musalli tu karangan Syekh Daud Al-Fatani. Dalam kitab Muniyatul Musalli tu ada 3 kitab. Ada kitab tentang semayang, ada kitab tentang lantikan kepimpinan, ada kitab tentang muafiq masbuk. 3 kitab dalam kitab Muniyatul Musalli. Lebih kurang 40 muka kot. 40 ke 50 tak ingat dah. Tapi yang kita baca ni bukan Muniyatul Musalli, Pati Muniyatul Musalli. Jadi kalau pergi kedai tu bukan sebut Muniyatul Musalli tambah pati depan. Kan mata je kata Muniyatul Musalli kan, masuk-masuk hari Jumaat, mana ni tak ada. Tu memang tak ada tu. Jadi Pati Muniyatul Musalli lain daripada Muniyatul Musalli. Pati Muniyatul Musalli bahasa dia lebih mudah lah. Dan senang kita nak hurai. Kalau Muniyatul Musalli tu untuk zaman sekarang tu ibarat-ibarat dia tu orang panggil payah sikit. Kalau korang belajar sikit tak apalah. Kita ni orang nak beramal je. Duk ming iya dengan dia akan dia, habis cerita lagu tu ya. Tu. Kitab Syekh Daud Al-Fatani semua payah-payah belaka. Tengok Durus Samin lah. Tapi Durus Samin dia banyak cerita, dia tak banyak ingat benda-benda payah pun. Dia cerita banyak. Ni pun tak habis lagi ni cerita Sam'iyat. Ni dah mudah lah belakang-belakang ni, baca laju-laju ni. Tinggal nak khatamnya Durus Samin ni. Jadi Pati Muniyatul Musalli itu cerita bab semayang saja. Bab semayang lagu mana tu adalah benda ada yang tak ada dalam Muniyatul Musalli, ada yang ada dalam Muniyatul Musalli, dia gubah bahasa saja. Bahasa yang lebih mudah faham lah. Dan bahasa dia ke arah lebih kepada Kelantan lah. Sebab dia orang Kelantan. Okay? Dia ada beberapa kitab, antaranya Pati Faridatul Faraid. Dia pun ada pati juga. Pati Faridatul Faraid, Pati Muniyatul Musalli. Jadi namanya Pati, start depan tu Pati, bukannya Muniyatul Musalli. Takut silap. Pati Muniyatul Musalli tu Jawi ada, Rumi ada. Di Kedah ada belaka.
Tapi tak apalah, kita belilah dulu. Kita beli dulu hari Senin ni, tengok kalau tak cukup boleh cover. Jadi kita Durrus Tsamin kita ni sambung muka surat 69 tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, dan datang daripada hadis bahawa diringankan bagi orang asi dan diangkatkan dia pada malam Jumaat dan bulan Ramadan. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sam'iyat ataupun dia panggil sebagai ghaibiyat. Benda yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Itu dia panggil sam'iyat. Benda yang hanya semata-mata disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ghaibiyat dan sam'iyat ni benda yang kita tak pernah jumpa lagi seumur hidup kita. Tu benda sam'iyat. Antara benda sam'iyat paling dekatnya ialah esok hari. Esok hari kita tak tahu nak jadi apa, maka esok hari itu masih sam'iyat. Benda ghaibiyat, benda yang tak tahu nak jadi apa. Kita bukannya tahu kecuali Allah Ta'ala bagi tahulah. Dia ni wali Allah Ta'ala kan, dia tahu masa depan, tu lain cerita. Kebanyakan orangnya pada uruf dan pada adatnya tak tahulah esok jadi apa. Maka dia sambung kata dia, dan datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa diringankan bagi orang asi. Orang asi ni orang yang bermaksiat. Jadi asi ni ada dengan i'tiqad, ada dengan cabang daripada agama. Ada yang asi ataupun bermaksiat pada usul agama, ada yang asi bermaksiat pada cabang agama. Kalau pada usul agama, akar agama, akidah lah. Dengan makna dia memegang akidah yang salah, menyebabkan dia menjadi fasik ataupun wal'iyadzubillah jadi kufur. Ada juga asi ataupun orang yang bermaksiat dengan cabang agama. Ia panggil sebagai fiqh. Dan juga tasawuf. Tu cabang agama. Yang mana kalau siapa yang bermaksiat dengan dia tu tidak dihukumkan kafir menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau khawarij dia kata kafir. Khawarij, apa-apa dosa yang kita buat semua kafir belaka. Tu khawarij. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata orang yang fasik buat maksiat yang cabang agama ni tidak sampai keluar jadi kafir, tak jadi. Dia hanya jadi fasik sahaja. Kecuali dia telah menghalalkan benda yang haram ijma' ulama. Hak tu barulah kafir, barulah dihukumkan kafir. Ijma' ulama tak ada khilaf kata dia tu haram, maka barulah dihukumkan sebagai kafir. Tapi kalau ada khilaf antara haram dengan tak haram, maka tidak dihukumkan kafir kalau ingkar dia. Contohlah apa-apalah yang mana mazhab mu'tabar, 4 mazhab ni, 2 mazhab kata halal, 2 mazhab kata haram. Ataupun 3 mazhab kata haram, 1 mazhab kata halal. Ataupun 1 mazhab kata halal, 3 mazhab lagi haram. Jadi kalau kita menafikan pengharaman tersebut, maka tidak ada masalah, tidak berlaku kufur ke atas orang tersebut. Jadi orang yang bermaksiat ni, dia kata orang yang bermaksiat ni, ada hadis dari Nabi SAW yang kata orang yang bermaksiat ni ringan azab dia. Ringan azab dia. Azab dia sudah diringankan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tertentu, pada hari yang tertentu, bukan semua waktu. Maka dia pun sebut, dan diangkatkan azab lah ataupun seksa bagi orang yang maksiat tu pada malam Jumaat. Jadi malam Jumaat, orang-orang yang bermaksiat yang kena seksa di dalam kubur tersebut, bila tiba malam Jumaat, maka dia rest. Dia ada rehat dia. Jadi pada malam Jumaat dia tidak dikenakan azab Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak dikenakan seksa Allah Subhanahu wa taala. Tu orang yang maksiat, dia diseksa dalam kubur, semua diseksa kecuali malam Jumaat. Kecuali malam Jumaat. Kalau Abu Jahal pula yang kafir tersebut, dia tidak diazab oleh Allah Taala pada setiap hari Isnin. Kerana dia ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyambut dia dengan penuh kegembiraan. Jadi Allah Ta'ala merehatkan azab dia pada hari Isnin sahaja. Selain daripada itu, kena azab sampai kiamat. Dan dia kafir lah, masuk neraka selama-lamanya. Kalau Kalau Abu Talib pula, pak saudara Nabi juga, tapi tak sempat masuk Islam, dia pun masuk neraka Allah Ta'ala menurut pandangan mu'tamad. Dia ada khilaf lah, Abu Talib ni dia ada khilaf sikit. Khilaf antara masuk neraka ataupun masuk syurga. Sehingga kan Syekh Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala, ulama usul mazhab Syafi'i kita, mufti mazhab Syafi'i di Mekah satu ketika dulu, dia buat satu kitab khas. Dia buat satu kitab khusus, dalil-dalil, hujah-hujah untuk menyokong kata Abu Talib ni bukan ahli neraka. Dia buat satu kitab khusus, tak tahulah ada terjemah ke tak ni. Satu kitab khusus berkenaan dengan Abu Talib tidak masuk syurga, tidak masuk neraka, bahkan masuk syurga. Dia bermarilah hadis-hadis tu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Abu Talib masuk neraka kerana dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan agama Islam. Walaupun dia tolong Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib ni di dalam neraka, atas pandangan yang kata masuk neraka, dia diseksa dengan seksa yang paling ringan sekali. Dia diseksa dengan seksa yang paling ringan sekali dalam neraka. Kenapa? Kerana dia membantu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan agama Islam. Siksaan dia apa yang paling ringan? Siksaan paling ringan dalam neraka ialah pakai selipar neraka. Pakai selipar neraka tu bukan selipar tandah. Pakai selipar tandah pula dah. Pakai selipar neraka tu, panah dia itu sampai ke otak. Panahnya selipar neraka tu menggelegak sampai ke otak. Tu azab yang paling ringan dalam neraka. Kalau paling berat tak tahulah. Wal-'iyadhu billah. Jadi kalau orang kafir begitu pun boleh dapat ringan azab, apatah lagi orang mukmin pasti ada ringan azab dia. Walaupun dia azab sama macam orang lain, tapi pasti ada tempat-tempat tertentu yang diringankan azab. Ringan-ringan pun sakit juga, bukan ringan tu sejuk macam mana, tak, bukan. Sehingga disebutkan kalau ahli neraka ni masuk dalam api dunia ni, niscaya mereka akan tidur. Kerana api dunia ni 70 kali ganda panahnya api neraka berbanding dunia. 70 kali ganda panah api neraka melebihi dunia. Kerana api neraka ni sebelum turunnya api neraka tu ke dalam dunia ni, dia dibasuh dengan berpuluh-puluh lautan syurga. Dia ambil asap dia letak di bukit, maka mula pada tu barulah ada api kat dunia ni. Sebelum jadi asap tu, seketul saja api neraka, yang seketul tu dibasuh berpuluh-puluh kali dengan lautan-lautan syurga. Sampailah tahap minimum, sampailah jadi asap. Asap tu diletakkan di bukit dan terbakarlah. Itulah api, start mula ada api sampai sekarang kita guna api tu. Jadi 70 kali ganda api neraka lebih hebat, dahsyat daripada api dunia. Kemudian dia kata pada malam Jumaat dan bulan Ramadan. Yang kedua. Jadi orang yang bermaksiat pada Allah Ta'ala, yang tidak diampunkan Allah Ta'ala, akan diazab di kubur, tetapi diringankan azab dia pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan juga adalah bulan yang mana orang maksiat ni di dalam kuburnya tidak diazab Allah Ta'ala. Ataupun kalau diazab pun diringankan azabnya. Tidak seperti
sepatutnya, tidak seperti asalnya. Jadi sebab itu bulan Ramadan ditutup seluruh pintu api neraka dan dibuka seluruh pintu syurga. Bukan setakat tutup api neraka, tutup tu pula tutup serapat-rapatnya. Bukan tutup lebih kurang, bukan. Tutup lebih kurang tu masuklah juga. Dia tutup serapat-rapatnya 7 pintu neraka yang Allah Ta'ala cipta tu pada bulan Ramadan. 7, dan pintu syurga khilaf lah. Satu, ada pandangan kata 1 je, ada pandangan kata 2, ada pandangan kata 7. Macam-macam lah. Jadi pintu-pintu syurga juga akan dibuka seluah-luahnya. Tadi yang pintu neraka setutup-tutupnya, serapat-rapatnya. Hak ni pintu syurga seluah-luahnya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dengan doa diringankan azab orang yang kena seksa dengan Allah Ta'ala, orang yang maksiat ni diringankan dengan sebab doa. Doa siapa dia? Doa orang Islam lah. Kalau doa kafir pula. doa orang Islam. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, orang yang bermanfaat, orang yang mendapatkan pahala selepas dia mati itu 3 perkara. Antara salah satu perkara tersebut ialah 3 perkara tu ialah sedekah yang dia infakkan fi sabilillah, wakaf. Dia panggil wakaf. Kalau sedekah biasa tak dapat begitu, ni wakaf lah. Sedekah biasa tak dapat begitu. Ni jadi dia kena wakaf. Jadi wakaf ni dia punya pahala tu berterusan selama mana benda tersebut ada. Selama mana benda tersebut ada, maka pahala wakaf tu terus berjalan kepada dia. Sebab tu kalau nak buat sedekah biasa ni, buat wakaf. Sedekah biasa pun bagus juga, tapi biar ada wakaf juga. Yang keduanya ialah orang yang memanfaatkan ilmunya. Jadi dia mengajar, orang pun beramal dengan apa yang dia mengajar. Jadi dia dapat pahala sampai selagi mana kawan tu beramal, selagi itulah dia dapat pahala. Lepas tu orang tu pula mengajar pula orang lain, orang tu pula beramal, kita pun dapat lagi. Mengajarlah sampai kiamat, dapat dimanfaatkan ilmu kita tu, maka kita pun dapat pahala sampai kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah anak yang saleh yang mendoakan dua mak bapak dia. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, doa anak yang saleh ni bukan saleh amal, tapi saleh iman. Saleh iman ni maksud dia ialah dia tidak kafir, dia masih Islam. Walaupun rosak i'tikad sekalipun, selagi mana dia Islam, maka kalau dia berdoa diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia Islam, dia kaki maksiat, berzina lah, mencuri dan sebagainya, wal'iyadzubillah, dia berdoa pada mak pak dia tetap diterima dan dimakbulkan. Asalkan jangan kafir sudah. Tu kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan sedekah. Tu yang kita kata tadi, sedekah ni sedekatun jariyah. Dia ada sedekatun ghairu jariyah, sedekah yang berterusan dengan sedekah yang tidak berterusan. Sedekah yang berterusan itulah dipanggil sebagai wakaf. Wakaf kat pondok ke, masjid ke, apa-apalah yang bersifat wakaf dan dapat memberi manfaat kepada orang lain, maka dia dapatlah pahala sedekah jariah sampailah selagi mana benda tersebut ada. Lepas tu kata kalau harta wakaf rosak dan sebagainya, dia tak boleh buat lebih kurang. Dia kena mengaji bab wakaf sikit untuk tahu pengurusan cara nak menghapuskan harta wakaf yang tak boleh digunakan lagi. Kemudian kata musannif rahimahullah, contoh orang wakaf air untuk wuduk sahaja. Jadi dia tidak boleh guna air tersebut untuk minum, hukum dia haram. Ataupun orang wakaf air itu untuk minum sahaja, maka dia tidak boleh buat selain daripada minum sahaja. Dan dia tidak boleh minum di rumah, kena minum di situ. Zaman dulu dia panggil air sabil. Air sabil tu kalau dekat dulu zaman dululah, Arab tu tengah-tengah padang pasir tu ada telaga atau lebih kurang tu, ada macam tempat minum tu dia panggil air minum sabil, air minum di tepi jalan. Kalau sekarang ni water cooler.
Tu lah lebih kurang. Water cooler tu. Jadi water cooler tu kalau ada orang wakaf, maka wakaf dia tu untuk minum saja, tak boleh buat benda lain. Tak boleh buat basuh kereta, basuh motor, tak boleh. Sama jugalah kalau orang wakaf untuk wuduk saja, tak boleh buat basuh kereta, basuh motor, lebih kurang. Dan kalau untuk wakaf untuk air minum saja, maka dia kena minum di situ, tak boleh bawa balik bungkus kat rumah, tak boleh. Dia kena minum di situ juga. Bukan ambil berliter-liter bawa balik rumah. Tak boleh. Tu harta yang diwakafkan untuk umat Islam, maka bukan untuk dia seorang. Kalau dia seorang boleh beli sendiri, habis cerita. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan lainnya daripada orang yang hidup. Apa-apa saja daripada orang hidup, apa dia? Biasanya adalah tahlil. Tahlil, baca Quran, kita sedekahkan pahala tersebut kepada orang yang mati itu, maka dia dapat pahala tersebut. Mudah-mudahan dengan pahala tersebut Allah Ta'ala ampun dosa dia, boleh jadi. Sampai ke dok pahala bacaan Quran kepada si mati, itu berlaku perbahasan di kalangan ulama. Syekh Khatib Syirbini rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj. Dia mengatakan satu hari Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala memfatwakan bahawasanya orang yang baca Quran tu tak sampai bacaan pahalanya kepada si mati. Dia punya fatwa awal. Kemudian satu hari dia pernah bermimpi dengan seorang ulama. Dia pernah bermimpi dengan seorang ulama, dia pun tanya khabar. Tanya khabar lah, apa lagi? Masuk syurga ke neraka gitu ya. Jadi dia pun kata, macam mana apa jadi sekarang ni? Maka dia pun jawab, sekarang ni aku dalam keadaan bagus. Aku menjadi, Allah Ta'ala memberikan rezeki pada aku jadi ahli syurga. Antara penyebabnya adalah si fulan menghadiahkan bacaan Quran dia kepada aku. Bila jaga saja daripada mimpi tersebut, maka Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala mengubah fatwa dia daripada tak boleh dan tak sampai baca Quran kepada si mati kepada sampai baca Quran kepada si mati. Dan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'inya, orang yang baca Quran meniatkan pahala bacaan Quran kepada si mati sampai pahala. Sampai pahala. Jadi tak ada masalah lah. Kita nak duduk kat kubur dia ke, nak duduk kat sini ke, asalkan kalau kita niat pahala tu sampai pada dia, baru sampai. Tapi kalau duduk kat kubur dia sekalipun, tak niat untuk pahala tu sampai ke dia, pas sudah tak sampai. Dia pahala ni dia photostat je. Contoh kalau kita baca Quran tu, contoh 1,000,000 pahala. Jadi kalau kita niat hadiah bacaan Quran tu kepada si mati, adakah kita dapat juga 1,000,000 pahala tu? Dapat dah. Jadi 1,000,000 pahala tu dapat kat si mati, 1,000,000 pahala tu dapat kepada kita yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi rahmat Allah Ta'ala ni luas. Bukannya kalau kita sedekah, sedekah rugi, baca tadi. Demi rugi lagu tu pula. Tak rugi pun, kita dapat, dia pun dapat. Asalkan dengan niat sahaja. Kalau orang kata, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata tak sampai. Sebab dia ambil daripada kitab Imam Syafi'i yang asal lah. Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Syafi'i maksudnya yang kata tak sampai itu ialah kalau tak niat sampai. Kalau dia tak niat sampaikan hadiah tu kepada si mati, memang tak sampai apa cerah. Duduklah atas kubur sekalipun, tak sampai apa cerah. Jadi dia kena niat qasad untuk sampaikan kepada orang tersebut, si fulan bin si fulan. Lepas tu kalau tahlil ke, baca Quran ke apa ke, bagi nama. Ada setengah masjid surau yang kita pergi, Ustaz, tahlil, siapa nama? Tak tahu lah, macam mana buat tahlil? Kita buat tahlil boleh, la ilaha illallah boleh ke kita, habis cerita. Kalau dia tak niat khusus kepada si mati, dapat juga pahala umum. Dia ada pahala umum, ada pahala khusus. Ini disyarah detail lah Syekh Khatib Syirbini dalam kitab Mughni. Jadi kalau contoh kita tahlil, baca Quran apa lebih kurang, selawat, tak ada niat khusus. Kita niat kepada umat Islam saja. Dia pun dapat juga pahala. Dapat secara pahala umum je lah. Yang mana orang lain pun dapat, dia pun dapat. Tak ada khusus apa. Tapi kalau niat khusus,
kemudian selepas daripada tu niat umum kepada seluruh umat Islam, maka dia dapat khusus pahala tersebut. Kualiti dia tu berbeza dengan hak umum. Contoh nak fahamnya kita, kalau kita beli tiket bola tu, ada VVIP dengan orang biasa, tempat duduk tu. Jadi kalau VVIP tu kira khusus lah sikit. Kalau yang biasa-biasa tu duduklah ramai-ramai tu. Tu tak ada tempat yang khas. Kalau pergi perpustakaan contohnya, bilik pasca siswazah dengan bilik undergraduate yang degree diploma tu. Tak sama. Degree diploma tu umum. Ramai orang degree diploma. Tapi kalau bilik masuk ke bilik pasca siswazah, master PhD, jadi khusus sikit, sunyi sikit. Tu. Jadi dia ada khas, dia ada umum. Jadi kalau nak buat tahlil tu, pastikan ada nama. Kalau tak ada nama, boleh. Pahala ke aku lah. Tu ya. Tu. Pahala kita laka. Dapat ke dia pahala umum saja, tak dapat pahala khusus. Sebab tu nak buat tahlil pun kena ada ilmu ke. Tu suruh main kaji. Tu. Mari tahlil semangat. Lepas tu balik rumah warna. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan datang pula warid. Warid ni datang hadis. Orang yang mati malam Jumaat, harinya hari Jumaat, diazabkan sesaat, kemudian tiada dikembalikan kepadanya, kepada orang yang mati malam Jumaat tu, hingga hari kiamat. Okay. Dia pun kata, datang pula warid, ada pula hadis Nabi SAW. Tapi hadis ni bertaraf dhaif. Hadis ni bertaraf dhaif. Tapi ulama ni walaupun hadis ni dhaif, ulama pakar. Dia kata apa? Ulama dalam hadis tersebut, orang yang mati malam Jumaat dan orang yang mati pada hari Jumaat, maka dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas daripada fitnah kubur. Tu dia kata ni. Diazabkan sesaat. Diazab sesaat ni kalau dia orang maksiat lah. Kalau dia orang beriman, nak azab lah ke mana? Diazabkan sesaat ya. Kemudian tiada dikembalikan kepadanya, kepada orang mati tu, azab tadi, hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Jadi orang yang mati malam Jumaat dengan mati hari Jumaat, dapatlah fadilat tersebut. Dapatlah fadilat tersebut. Itu pun hadisnya dhaif lah. Hadis dhaif boleh beramal, tak ada masalah. Dia min fadailil a'mal. Hadis dhaif dia pun bukan dhaif jiddan, bukan dhaif yang tersangat lemah. Dhaif biasa-biasa saja, maka min fadailil a'mal. Maka sebab tu ulama sebut. Sebab itulah Nabi SAW tidak mati malam Jumaat. Nabi SAW tidak mati hari Jumaat. Nabi SAW tidak mati malam Lailatul Qadar, tidak mati dalam bulan Ramadan, tidak mati dalam bulan haji, tidak mati dalam bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan, tidak mati dalam keadaan 10 hari awal Zulhijjah. Itu semua hari-hari mulia belaka tu. Nabi SAW tak mati pada hari-hari tersebut. Kerana apa? Kerana kalau Nabi SAW mati pada hari-hari sebegitu, maka orang akan sebut Nabi SAW ni mulia sebab mati pada hari yang mulia. Jadi Allah Ta'ala takdirkan dia tak mati pada hari Jumaat, malam Jumaat, bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Bahkan hari seperti mana hari lahir dia. Hari Senin, biasa hari Senin. Hari Senin bukan macam malam Jumaat pun semua tu. Hari Jumaat, hari raya umat Islam mingguan. Hari raya tahunan, tu dua hari raya tu. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Jadi itu nak menunjukkan bahawasanya Nabi SAW meninggal dan dia dalam keadaan mulia bukan dengan sebab qaid dengan hari, bukan dengan sebab qaid dengan waktu, bahkan dia mulia dengan sebab memang dia mulia. Dengan sebab diri Nabi SAW itu sendiri yang mulia, tidak dikaitkan dengan mana-mana waktu. Tapi kita ni wallahu a'lam, kalau kita ni orang yang soleh, orang yang beriman, kita pun tak berhajat nak qaid dengan waktu. Malam Jumaat ke, Rabu ke, Selasa ke, asalkan kita ni buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, selesai masalah. Tidak perlu takut apa-apa. Serah pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ni orang yang jenis maksiat banyak, tak kena takut banyak sikit lah. Takut-takut kita punya taubat tidak diterima Allah Ta'ala. Tu yang kita takut tu. Jadi sebab itu
dianjurkan untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan demikian lagi sempit kubur dan piciknya picik kubur atas orang yang mati, hak wajib kita i'tiqadkan. Yang wajib kita i'tiqad juga ialah berlakunya himpitan kubur. Jadi himpitan kubur berlaku kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Cuma bezanya kalau orang beriman ni tak sakit, kalau orang fasik, orang kafir sakit. Kalau orang soleh, orang biasa ni ada juga himpitan kubur, cuma tak sakit. Biasa-biasa je lah. Macam didakak gitu lah. Tapi kalau orang yang bermaksiat, orang yang kafir, dia punya himpitan kubur sampai tulang belulang dia sampai tulang belulang dia sampai beretuh. Beretuh daripada macam ni sampai masuk gini. Jadi sakit lah. Tulang rusuk dia makin saling menyucuk-nyucuk badan dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka adalah demikian itu. Demikian apa? Sempit kubur, picik kubur tu bagi segala mayat, melainkan Nabi. Melainkan Nabi. Nabi tak kena. Nabi seorang je tak kena. Nabi, kalau bila kata Nabi masuk Rasul lah. Nabi lebih umum daripada Rasul. Nabi lebih banyak daripada Rasul. Cuma bilangan Nabi dan Rasul secara tepat atas pandangan mu'tamad, wallahu a'lam. Tu ya. Tawakuf dia panggil. Tak dibicarakan secara panjang lebar. Jadi Nabi saja tidak kena himpitan kubur. Tetapi diringankan bagi orang yang mukmin hingga adalah himpitan kubur bagi orang mukmin tu seperti peluk ibu kepada anaknya, kasihnya. Tu. Jadi orang mukmin pun, orang biasa, orang soleh, orang yang beriman, orang yang ahli syurga lah, kena juga himpitan kubur. Tapi tak sakit, ringan saja, seperti dipeluk oleh mak saja. Dipeluk mak sedap lah juga. Tak sakit lah maksudnya. Habis. Dan demikian lagi, ada lagi yang wajib kita i'tiqad daripada benda yang sam'iyat, daripada benda yang ghaibiyat, benda yang kita dengar daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu soal munkar wa nakir. Soal munkar dan nakir. Dia ada dua. Munkar nakir wajib i'tiqad dari sudut malaikat. Soal munkar nakir pun wajib i'tiqad juga. Jadi munkar dan nakir ni dua orang malaikat yang namanya munkar, seorang lagi nakir. Ada sebagian ulama berpandangan kata munkar dan nakir ni namanya begitu kena kepada orang kafir dan orang maksiat sahaja. Kerana dia akan datang kepada orang kafir dalam keadaan ketakutan orang tersebut. Dia dalam keadaan gelap, dalam keadaan gerun, dalam keadaan takutlah orang tu. Tengok muka-muka nakir tu takut. Tapi kalau untuk orang yang beriman, maka dia akan tukar nama dia Bashir wa Mubashir. Bashir wa Mubashir ni maksud bahasa Melayunya orang yang memberikan khabar gembira. Jadi dia datang dalam keadaan putih bersih, cerah, tidak menakutkan. Itu bagi orang soleh. Sama juga bagi ketika orang tu nak mati, sakaratul maut. Sama juga malaikat maut akan datang dalam keadaan macam mana dia punya penutup dia. Kalau husnul khatimah, maka malaikat maut akan datang dalam keadaan putih, bersih, cerah, dalam keadaan gembira. Tapi kalau dia tu orang yang fasik, mati dalam keadaan tidak mendapat keampunan Allah Ta'ala, mati dalam keadaan kafir wal'iyadzubillah, maka dia ni akan dicabut nyawa oleh malaikat maut dalam keadaan dalam keadaan hitam, gelemat, ketakutan. Sampai orang tu terkejut ketika nak mati tu, benda apa dia nampak tu. Wal'iyadzubillah. Itu pun hak bagi orang yang mati. Wajib juga kita i'tiqad soal munkar nakir itu juga bagi orang yang mati. Orang yang mati mesti akan kena soalan munkar dan nakir. Soalan apa tu? Soalan bocor dah. Nabi SAW sebut dah. Tapi yang akan jawab nanti bukan kita. Yang akan jawab soalan munkar nakir ialah iman kita. Jadi walaupun di dunia ni kita dengar dah Allah Ta'ala tu Tuhan, Allah Ta'ala tu Tuhan, tapi kita nanti belum tentu boleh jawab Allah Ta'ala tu Tuhan kalau iman kita tidak kenal Allah Ta'ala.
Kalau iman kita kenal Allah Ta'ala, iman kita kenal Nabi SAW, maka dia akan jawab dengan mudah. Sebab tu kita panggil belajar ilmu agama ni makanan rohani. Seperti mana kita lapar, beri makan, minum setiap hari, begitu juga rohani kita ada lapar dan dahaganya. Lagi laparlah dia, lagi dahagalah dia, lagi jauh dia daripada Allah Ta'ala, maka nanti susah nak jawab di kubur. Okay? Maka dikembalikan kepada hayat barang yang memberi faham dengan dia khitab dan menjawab ia orang mati tadi akan soalnya soal mungkar dan nakir. Jadi sekarang ni dia mati, macam mana dia boleh jawab soal mungkar nakir? Maka pengarang kitab kita sebut Allah Ta'ala akan memberikan sifat penghidup semula. Sifat penghidup semula untuk dia faham apa yang mungkar nakir cakap dan dia boleh menjawab semula soalan tersebut. Dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatil Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, dia akan diberikan roh tu balik separuh badan ke atas. Separuh badan ke atas. Maknanya separuh badan ke bawah tu tak ada roh lah. Tak boleh gerak tu. Gerak atas je supaya dia boleh jawab soalan mungkar dan nakir. Dan dia boleh mikir. Jadi seperti mana waktu dia hidup tu dia jahil, kat kubur pun jahil lah. Kalau seperti mana kat dunia tu dia aling, kat dalam kubur pun dia aling juga. Dia tidak akan hilang ilmu tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau adalah mayat terkelam ni tenggelam di dalam air ataupun terbakar ataupun dimakan oleh binatang sekalipun, maka tiada lepas daripada fitnah mungkar wa nakir. Jadi kita dah faham minggu lepas orang yang mati terbakar, hangus jadi abu. Orang yang kena makan dengan binatang sampai tak ada apa dah tinggal. Maka orang ni pada asalnya, kalau pada zahirnya tak ada kubur lah. Nak tanam ke mana semua dah tak ada. 1 inci pun tak ada badan dia, semua dah kena terekam dengan binatang. Ataupun tenggelam dalam laut, tak tahu orang nak cari mana. Jadi dia mati tak? Dia mati. Tapi kubur untuk kita lawat tu tak ada. Jadi dia panggil kubur pada hukum saja. Pada hukum masih ada kubur, tapi kita tak ada lah ada tanda macam tu. Sebab tidak ada jasad. Jadi ada tak dia tu soal mungkar nakir? Tetap ada. Bukannya kalau dia tak ada kubur tu terlepas daripada mungkar nakir. Tak terlepas. Sebab tu kitab kita ni diistilahkan fitnah mungkar wa nakir. Fitnah soalan yang akan diberikan oleh mungkar dan nakir. Kalau tak boleh jawab, akan dipukul sampailah ke dasar bumi. Kemudian dikorek balik, naik ke atas, tanya lagi, tak boleh lagi, bantai sampai ke dasar bumi. Begitulah sampai kiamat. Wal'iyadzubillah, bagi orang yang fasik dan orang yang kafir. Maka telah datang hadis istithna. Istithna ni pengecualian. Beberapa orang yang tiada ditanya mungkar nakir. Jadi ada juga beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan ada orang tak kena tanya nanti bila mati. Hak ni yang kita nak siapa dia tu? Seperti Nabi. Sudahlah Nabi. Kita bukan Nabi dah. Okay, satu tak dapat dah sebab bukan Nabi. Dan yang kedua, dan siddiq, orang yang benar dengan agama Allah Ta'ala. Orang yang yakin sungguh ni siddiq ni tahap main tasawuf dulu tu lah. Dia ada tahap orang awam, tahap orang biasa, ada tahap as-siddiqin. Orang as-siddiqin kalau dalam penama bagi hati nisbah orang makan tu, nisbah makan lah. Dia makan 3 hari sekali, nisbah makan. Bukan nisbah ibadah, contoh nisbah makan. Kalau orang makan sehari sekali tu, baru dia panggil tahap orang awam baru. Tahap siddiqin tu 2-3 hari sekali makan. Tapi tak boleh amal tu. Amal tu masuk hospital. Sebab apa? Sebab tak cukup makan. Dan syuhada, orang yang syahid di medan perang. Syuhada ni syahid dunia akhirat. Dia panggil syahid mati ketika dibunuh ketika perang sahaja. Bukan syahid COVID-19. Jadi syahid COVID-19 tu lain. Itu tak termasuk dalam syuhada ni. Syuhada ini maksudkan di sini syuhada di medan perang. Tengah-tengah perang orang kafir, mati dibunuh kafir. Dia juga terlepas daripada siksaan kubur.
Fitnah kubur. Fitnah kubur. Tanya Munkar Nakir tu. Fitnah kubur kalau orang sebut fitnah kubur tu merujuk kepada fitnah soalan Munkar Nakir. Elok daripada siksa kubur lebih kurang sama, sebab fitnah, kalau fitnah Munkar Nakir tu dielok, maka siksa kubur pun tak dapat. Itu ya. Tapi kalau fitnah Munkar Nakir tu dah ada, siksa kubur lagilah ada. Gitu ya. Dan orang yang murabit fi sabilillah, orang yang berkait di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pegang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi sabilillah ni umum ni. Fi sabilillah ni umum. Fi sabilillah ni kalau sekarang, kalau kategori zakat tu orang yang belajar pun fi sabilillah juga. Jadi orang yang belajar ni sekarang ni berlaku khilaf. Kalau kitab turas, orang yang belajar agama ni termasuk dalam kategori fakir, walaupun dia kaya sekalipun, sebab dia memerlukan harta tersebut untuk dia beli kitab, untuk bayar yuran, asalkan dengan syarat dia bersungguh-sungguh belajar dan boleh ada peluang ataupun ada peluang untuk menjadi orang alim, maka dia ni orang kategori fakir, walaupun dia tu ada cukup nisab harta dia. Kita boleh beri zakat kepada dia kerana harta tersebut akan diberikan ataupun akan dibelanjakan kepada belanja dia. Dan yang mati sakit perut, hak ni baru syahid yang bukan syahid di medan perang. Ni syahid lain. Ni syahid juga, tapi syahid ni mati sakit perut ni kena mandi. Bila dia mati ni kena mandi juga. Yang tak kena mandi ni mati di medan perang sahaja. Dengan darah-darah dia tu tak boleh kita hapuskan darah dia tu, hukum dia haram. Darah dia itu dia panggil atharul ibadah, kesan-kesan ibadat dia perang di jalan Allah Taala. Jadi kalau kita hapuskan darah tersebut dengan kita mandikan dia, hukum dia adalah haram. Menghapuskan kesan ibadat di diri kita sendiri, hukum dia makruh. Menghilangkan kesan ibadat pada orang lain, hukum dia haram. Menghilangkan kesan ibadat pada diri kita, contoh kita tu ambil wuduk kemudian lap, itu menghilangkan kesan ibadat kita, itu dia panggil makruh. Tapi kalau menghilangkan kesan ibadat orang lain, itu hukum dia haram. Antara menghilangkan kesan ibadat orang lain ialah menghilangkan tanda-tanda darah yang ada pada orang yang mati syahid. Itu sebab tu orang mati syahid tak dimandikan. Betul? Dia syahid ni sebenarnya gini. Syahid ni sebenarnya syahid makrikah ni, syahid ketika medan perang. Kalau orang yang tidak berada di medan perang, dia tak panggil syahid dunia akhirat ni. Dia panggil syahid juga, tapi syahid biasa lah. Kalau syahid yang kita kata syuhada tadi tu, syuhada dunia akhirat tu ialah orang yang berada di medan perang dan berperang dan kemudian mati. Orang yang berada di medan perang, kemudian perang dan mati. Mati itu sebab apa? Sebab dibunuh lah. Takkan mati sakit perut pula. Jadi dia berada, dia join ataupun dia join di peperangan tersebut. Dia sertai peperangan tersebut dan dibunuh. Maka baru dia panggil syuhada. Kalau dia tidak sertai peperangan tersebut dan mati akibat tu, dia panggil syuhada lain juga. Syuhada ni, orang syahid ni ada 3 syuhada, mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Jadi kalau yang mati syahid dunia akhirat, ini yang dimaksudkan dalam kitab fiqh yang tak boleh mandi. Jadi kalau mereka orang awam tadi tu menyertai dalam peperangan, dia tu mati syahid. Tak kisah. Dia tak semesti askar. Dia tak semesti kena pakai baju askar dulu baru perang. Kalau dia tu nak perang dah duduk situ, walaupun orang awam sekalipun, maka kalau dia mati dalam keadaan mati syahid dunia akhirat. Mati syahid perang dengan Israel tu. Tak semesti tunggu pakai baju Hamas tu. Jadi kalau dia perang, niat perang, dia baling batu sekalipun, kira perang tu. Kira perang fi sabilillah. Yang mati sakit perut, mati sakit perut ni bukan mati syahid dunia akhirat, bukan. Dia mati syahid yang bukan dunia akhirat. Jadi yang mati sakit perut ni kena urus jenazah macam biasa, kena mandi, kena sembahyang dan tanam.
Dan yang mati malam Jumaat, mati malam Jumaat pun kena urus jenazah macam biasa. Yang mati malam Jumaat juga tidak ditanya ataupun tidak difitnah oleh tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ni yang kita sebut ni adalah orang-orang yang tidak dikena tanya oleh Munkar dan Nakir, orang yang mati malam Jumaat. Atau harinya hari Jumaat, orang yang mati hari Jumaat juga terlepas daripada fitnah Munkar dan Nakir. Dan mati kena ta'un. Ta'un. COVID-19 tu lah. Ta'un ni virus. Virus zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya ta'un. Jadi orang yang mati kena virus, orang itu juga terpisah ataupun terelak daripada fitnah Munkar dan Nakir. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia buat satu kitab khusus tentang ta'un saja, tentang virus saja. Tebal kitab tu dah diterjemah dalam bahasa Indonesia, ada kat KL dia ada jual. Sebab dia buat kitab tu kerana anak Ibnu Hajar Al-Asqalani 3 orang mati kena ta'un. Kalau bahasa kita sekarang, mati kena COVID-19 belaka 3 orang anak tu. Wal'iyadzubillah. Ni tak tahu kata nak main balik. Serabut dengan tu, beksi-beksi tu. Atau pada zaman ta'un, hal keadaan orang tersebut ia sabar, lagi harap akan pahala orang yang duduk zaman pahala sabar. Ataupun dia ni tak mati kena ta'un, tapi mati pada zaman kena ta'un. Mati pada zaman COVID-19 dalam keadaan dia sabar, tapi dia tidak mati dengan sebab virus tu, tapi dia mati pada zaman virus tu ada. Tapi dengan syarat dia tu hal keadaan dia tu sabar, lagi mengharapkan pahala sabar. Dia sabarlah dalam keadaan virus ni, tak gila gimana. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah zaman dia pernah ada juga penyakit ta'un, virus ni. Virus ni juga berlaku pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab tak bagi orang keluar daripada daerah tersebut untuk pergi ke tempat lain. Sebab kalau ta'un itu berlaku di tempat Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar izinkan dia, sahabat dia untuk pergi tempat lain, maka dia akan menjangkiti orang lain pula. Start daripada itulah orang yang berada di kawasan virus tidak digalakkan untuk berpindah pada tempat lain, kerana dia tu akan membawa virus yang menjangkiti orang lain pula. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.